Dan orang tanya wakil dia di Pertubuhan Mazhab Bersatu, bagaimana dengan Palestin? Dia kata setakat ini kita hanya bincangkan tentang keselamatan Israel, kita belum bincang tentang Palestin. Padahal dia Arab. Benar Quran kata al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasul. Orang Arab itu lebih dahsyat kufur dan nifaknya. Arab ni maksudnya Bedouin, bukan semua Quran kecam Bedouin ni. Tapi Quran al-Arabu asyaddu kufran wa nifaqa. Lagi marah depa kan. Kita nak mendengar suara Datuk Mufti untuk menentukan pendirian umat Islam dalam isu perjuangan rakyat Palestin. Dipersilakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Menghadap ke bawah duli yang tamat mulia tuanku Raja Muda, duli yang tamat muda, Raja Puan Muda, Atik memohon perkenan untuk menyampaikan sedikit pandangan dalam forum ini. Al-Fadhil Pengurusi Ustaz Mat, Saudara Nadir, Profesor Dr. Rozaimi, para asatizah, tuan-tuan hadirin yang hadir pada malam ini. Saya tak mau ambil panjang, tapi saya nak ambil beberapa perkara untuk ingatan kita. Palestin jadi seperti hari ini memberikan ingatan yang pertama pada kita bahawasanya kita jangan mengambil mudah soal orang lain menguasai tanah air kita. Ketika Mufti Aminul Husaini dan juga Izzuddin Abdul Salam memberikan amaran bahawasanya akan berlaku ancaman Yahudi yang ditempatkan oleh bangsa-bangsa bersatu juga ataupun oleh Britain kepada pengambilan harta ataupun hak orang Islam Palestin. Sebahagian orang Palestin ketika itu tidak mengambil besar hal ini. Dan Aminul Husaini berakhir dengan dipenjarakan Mufti Palestin. Dan Mufti Palestin itu pernah dijemput oleh Tengku Abdul Rahman untuk hadir kepada musabaqah pada tahun 60. Dia dipenjarakan. Dia yang memfatwakan haram menjual tanah kepada Yahudi. Dan itu hasilnya. Kita rasa bahawasanya Yahudi itu mungkin sekadar nak tumpang, buat rumah, buka kedai, kita boleh makan. Tapi akhirnya benar seperti yang diberitahu, dia menguasai tanah air. Ini mesti diambil iktibar oleh orang Islam agar kita sentiasa menguasai ekonomi kita dan menguasai aset dan harta kita supaya tidak berakhir seperti mana apa yang tercetus di Palestin. Pada tahun 90-an saya pergi ke Jordan sebagai pelajar. Masa itu zaman intifadah. Syekh Ahmad Yassin masih hidup. Kami di kelas selalu kadang-kadang terbatal kerana demonstrasi mudaharat dan mahrajan, anasyid, Abu Ratib dan seumpamanya, Abu Dujana, ramai lagi firqah-firqah nasyid, semuanya lagu Palestin. Guru-guru kami orang Palestin. Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, Dr. Hamam Said, Abdul Qadir Abu Faris yang duduk di Sualeh. Mereka duduk Sualeh, mereka tengok, mereka tahu. Banyak pelajar Malaysia ditempatkan di Sualeh. Dan Masjid Abdul Rahman Auf adalah masjid yang meniupkan semangat Palestin. Syekh Abdullah Azzam yang daripada Jordan itulah yang pergi berperang di Afghanistan. Dan ada Masjid Abdullah Azzam yang khutbah itulah Masjid Abdul Rahman bin Auf. Semangat pelajar Malaysia tentang Palestin ketika itu memang terbiasa dengan isu Palestin.
hari-hari dengar lagu Palestin, slogan Palestin. Saya pun terlibat pernah dalam demonstrasi, pernah dikepung oleh polis Jordan kerana terlibat dengan demonstrasi isunya Palestin. Khutbah-khutbah yang panas sehingga masjid dikepung oleh pasukan tentera, helikopter di atas kerana takut berlaku kebangkitan rakyat. Berlaku di Jordan ketika itu. Walaupun pendirian Jordan lebih jelas. Saddam Hussein dalam isu Teluk membangkitkan lagi semangat Palestin apabila beliau telah melancarkan roketnya yang pertama, roket Arab sampai ke Tel Aviv. Rakyat Jordan sambut, rakyat Jordan solid sokong Palestin. Bahkan ramai orang Jordan itu orang Palestin. Khutbah cakap pasal Palestin. Fatwa yang kata tak boleh jihad di Palestin ditolak oleh majoriti rakyat Jordan sebab mereka ramai Palestin. Isu Palestin, kami membesar dengan isu Palestin. Semangat Palestin, sebab tu tuan-tuan tengok generasi yang pergi 90-an ke Jordan, semangatnya Palestin. Isu Palestin adalah isu yang hidup. Bila balik ke Malaysia, walaupun duduk di Jordan, saya tak sempat pergi ke Palestin. Tapi ditakdirkan pada tahun 2014 pada zaman Mursi, alhamdulillah saya sempat masuk ke Gaza. Masuk ke Gaza dan saya melihat sendiri dengan pengalaman yang ringkas itu dahsyatnya yang dikatakan tentera pasukan pejuang Palestin. Kerana saya pergi dengan satu orang kaya, kami pergi di tepi laut tu, tengok mereka pada waktu malam dengan keizinan jumpa Ismail Haniyah. Kemudian pada waktu malam tu kami pergi dan ada sahabat kita yang kaya ni bagi banyak ratus dolar kepada tentera ni. Saya masih ingat semua tentera tu terjun daripada kereta tu dan mereka buat macam ni. La, jangan bagi. Kalau nak bagi duit, bagi kepada pimpinan kami, jangan bagi kepada kami. Dan masa di hospital, ada sahabat yang nak bagi duit kepada orang Palestin. Dia nak niat, dia nak bantu je. Dan mereka semua saya tengok tak mau ambil. Dan mereka tanya kenapa nak bagi walaupun di hospital. Ketika itu saya dapat tengok mereka adalah kaum yang cekal, mungkin kerana lama telah berada di dalam medan peperangan. Saya nak sebut 2-3 perkara dan kerana banyak dah saudara dia cerita. Pertama saya nak sebut tentang seorang sahabat Nabi yang tuan-tuan ramai kenal, iaitu Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Sa'id bin Amir kata Sayyidina Umar, inilah min khaira ibadik, kata Sayyidina Umar pada dalam doa, inilah hamba-Mu yang terbaik wahai Tuhan, aku lantik dia menjadi gubernur atau pemimpin di Hams di Syria. Sa'id bin Amir zaman pemerintahan Sayyidina Umar, Sayyidina Umar lantik dia dan Sayyidina Umar kata inilah insan terbaik yang aku lantik. Tiba-tiba rakyat Hams telah mengadu kepada Sayyidina Umar 4 perkara tentang pemimpin mereka. Saya tak mau cerita yang 3 ni, tapi saya nak cerita yang keempat. 4 perkara itu saya cerita dalam 4, nanti kuliah kita cerita lain. Saya ingat saya pernah cerita kuliah. Yang pertama, mengadu sebab dia keluar kerja lambat, lewat sikit matahari dah naik baru dia naik, dan ada jawapan dia. Yang kedua, dia malam tak keluar dan dia pun bagi jawapan pada pemerintah, pada gubernur, pada khalifah pasal dia gubernur. Yang keempat, sebulan sekali rakyat dia kata dia hilang, kami tak tahu dia pergi mana. Juga dia telah jawab. Tapi yang ketiga, yang keempat ni saya nak cakap. Yang keempat kata dia, kami tengok gubernur yang kau lantik ni kadang-kadang duduklah majlis, dia jatuh pingsan, dia pitam. Banyak kali berlaku dia pitam dalam majlis. Dia panggil ghanzah. Ghanzah ni dia ataupun maksiyah, dia pitam. Saya tak mau cerita yang dia jawab yang 3, saya nak cerita yang dia jawab yang keempat. Saya nak Umar tanya apa siapa? Ajib ya Sa'id. Umar kata, jawab wahai Sa'id. Umar khalifah, dia tegas dengan gubernur dia.
Saya kata benda ni pun aku tak mau cari cerita, tapi dah tanya. Dia kata, aku dahulu semasa belum masuk Islam, aku telah menyaksikan pembunuhan Khubayb Al-Ansari. Khubayb Al-Ansari ialah sahabat Nabi yang terlibat dalam satu operasi. Saya tak mau panjang cerita ni. Dia telah ditangkap oleh Quraisy dan dia telah dibunuh secara zalim. Quraisy bila nak bunuh Khubayb, dia tak akan bunuh di tanah haram. Dia buat keluar Khubayb di luar tanah haram. Dia jemput orang muda, termasuk dia jemput Sa'id bin Amir ni, ramai-ramai lah, mai tengok bagaimana mereka bunuh Khubayb Al-Ansari. Khubayb itu dibunuh dengan cara dipotong sikit-sikit. Dipotong sikit-sikit, diletakkan di atas unta. Ketika itu Sa'id bin Amir belum lagi Muslim. Sa'id menyaksikan peristiwa tu. Kata Sa'id, aku tengok mereka tanya, ara'aital anna Muhammada makanuk, apa pendapatmu jika Muhammad duduk di tempatmu? Dia kata, la uhibbu ma uhibbu anna Muhammada makani, ma uhibbu anni fi ahli wa waladi wa Muhammadun syika bisyauka. Aku tak mau aku duduk di tempat aku bersama keluarga aku, Muhammad kena satu duri kecil pun aku tak mau. Kemudian dia kata, ya Muhammad, bukan dia panggil Nabi tolong, maksud dia teringat pada Nabi. Khubayb mati. Kata Sa'id bin Amir, tuan-tuan ambil pengajaran untuk kita. Kata Sa'id bin Amir, ma tadhakkartu dhalika al-yawm wa tarki nasrahu fi tilka al-hal wa ana musyrikun la u'minu billahi al-azim illa dhanantu anna Allah la yaghfir li. Aku tidak teringat, tidak pernah sekali pun bila aku teringat peristiwa dia dibunuh secara zalim itu, dan aku tidak menolong dia, aku tak bela dia, sedangkan aku musyrik dan tak beriman, melainkan aku rasa Tuhan tak akan mengampunkan aku pasal aku meninggalkan daripada menolong dia, membela dia. Setiap kali aku ingat aku tak tolong dia, padahal ketika itu dia belum Muslim, aku pitam. Itulah jawapan aku pada kau tanya kenapa kadang-kadang sebagai pemimpin aku selalu jatuh pitam. Tuan-tuan, dia tak ingat, dia teringat dia tak tolong saudara seorang Muslim yang masa tu dia belum lagi Muslim, dia rasa bersalah. Macam mana kita yang tak menolong saudara Muslim kita yang dibunuh, berita tiap-tiap hari. Saya pergi Kuala Lumpur baru ni, ada orang mai jumpa, saya tanya satu soalan yang bagi saya sangat mendukacitakan. Dia tanya, apa hukum Datuk Mufti depa pergi serang orang Yahudi masa depa duk beraya? Selama ni Yahudi bom, dia tak pernah rasa. Saya tanya, selama ni Yahudi duk bom orang Palestin, apa you rasa? Saya pun jarang-jarang follow lah. Dia kata dia jarang-jarang follow. Dahsyat. Kadang-kadang kita nak memahami makna hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya, man lam yaghzu wa lam yuhaddith bihi nafsahu mata ala syu'batin min nifaq. Siapa yang tak berperang dan tidak pernah berbicara pada dirinya, yakni berniat untuk berperang, Nabi kata dia mati di dalam keadaan di atas satu cabang daripada kemunafikan. Apa maksudnya? Bukan Islam, bukan agama yang suruh kita pergi perang dengan orang. Nabi kata, la tatamannau liqa'al adu fas'alullaha al-afiyah was'alullaha al-afiyah. Jangan kamu nak cari musuh, minta kedamaian. Tetapi wa idza laqitumuhum fathbutu. Bila jumpa musuh, kamu jangan lari. Maksud hadis ni, kata para ulama, kalau kita rasa kalau aku ada perang jihad aku tak mau pergi ya, biar orang lain dulu pergi, kita mati di atas nifak. Sebab itu kata amalan jantung hati ni sendiri dia menjadi amalan.
jihad tak menjadi pahala sehingga jantung hati kita, niat kita betul. Tapi niat walaupun tak berlaku jihad dapat pahala. Tapi kalau orang tu dah dia kata, kalau orang nak pergi perang fisabilillah, aku tak mau apa nak pipi lah, aku tak mau bergaduh dengan Yahudi, mati atas munafik. Ini kita boleh ukur diri kita sendiri. Yang akhir, apa Allah kata dalam Quran? Malakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustada'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati zalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Tuhan kata, mengapa kamu tidak berperang pada jalan Allah, sedangkan orang-orang yang ditindas di kalangan lelaki, wanita dan kanak-kanak yang menyatakan, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada negeri yang penduduknya melakukan kezaliman pada kami. Waj'al lana min ladunka waliya, assign for us from yourself a protector, lantik bagi untuk kami orang yang menolong, melindungi kami, dan jadikan untuk kami orang yang menolong kami. Al-Jassas dalam tafsir dia kata, telah sepakat semua ulama, jika ada mana-mana kaum muslimin yang ditindas, dibunuh, ditakutkan, diserang, wajib orang Islam lain menolong, menyelamatkan mereka. Bila kita tidak tolong, kita tidak ada semangat persaudaraan Islam pada mereka, kita tak simpati dengan mereka, bahkan sebahagian lebih susah hati pasukan bola sepak dia hilang ataupun kalah daripada umat Islam yang dibunuh di bumi-bumi yang dibunuh oleh kaum kufar. Berarti kita tidak ada iman dalam diri kita. Kata Al-Jassas, sepakat ulama dalam hal ni, wajib menolong apa yang orang tu mampu untuk menolongnya. Palestin dan selain daripada Palestin adalah umat Islam, umat kita, saudara Muslim kita. Kalau kita tak berduka cita, macam mana tuan-tuan tidur malam-malam sekarang? Kita sentiasa fikir apa orang Palestin jadi. Kita buka pagi-pagi, buka mata sebelum kita nak solat tahajud ke subuh, kita mesti akan fikir, mereka kena bom lagi ke apa? Sebab itu kesedaran ini di negeri Perlis, kita minta supaya semua sekurang-kurangnya kita berdoa pada mereka. Kita sedih dan kita akan bagi tahu pada Allah bahawasanya kami tak berupaya. Salahuddin Al-Ayyubi ketika dia menjadi pemimpin, sebelum dia dapat membebaskan Al-Aqsa, seperti mana yang disebut oleh Uzamah bin Munqidh, mazajna dima'ana bidumu'i sawajimi, bahawasanya bagaimana telah kita baluti darah-darah kita dengan air mata disebabkan Al-Aqsa. Setiap kali dia mendengar orang Islam dibunuh, dia pemimpin Salahuddin, dia kata, ya Allah, ampunkanlah aku kerana aku belum sampai masa, belum berupaya untuk menyelamatkan umat kaum muslimin yang lain. Kita pada hari kaum muslimin meninggal, dibunuh, dibom, kita kata, pasal apa yang mereka duk pergi kacau Yahudi tu? Amerika, bapa hipokrit yang besar, bersama dengan apa, Perdana Menteri UK yang bukan orang putih tu, saya lagi sebut berkauman lah, dengan bluffing, memperbodohkan orang, kata, oh, dia kata nampak Hamas yang kejam, mereka ni Yahudi sentiasa menjadi mangsa, padahal setiap Saban minggu kita dengar masjid ditembak, kanak-kanak dibom, mereka tak pernah timbul. Tadi sebut Imarat, UAE telefon kepada Menteri Palestin untuk Menteri Israel untuk mengucapkan takziah dan simpati kepada rakyat Yahudi ataupun rakyat Israel yang mati. Dan orang tanya wakil dia di Pertubuhan Mazhab Bersatu, bagaimana dengan Palestin?
Dia kata setakat ini kita hanya bincangkan tentang keselamatan Israel, kita belum bincang tentang Palestin. Padahal dia Arab. Benar Quran kata al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasul. Orang Arab itu lebih dahsyat kufur dan nifaknya. Arab ni maksudnya Bedouin. Bukan semua Quran kecam Bedouin ni, tapi Quran al-arabu asyaddu kufran wa nifaqa. Lagi marah depa kan. Allah Nabi kata yatatawwaluna fil bunyan, kaum yang meninggi-ninggikan bangunan pada akhir zaman. Nabi kata jufatan uratan, tak pakai kasut, miskin, tak ada baju. Arab ni dia akan buat bangunan tinggi 1400 tahun dulu. Nabi bagi tahu. Kita ingat macam mana nak buat bangunan, tapi memang dia buat memang tinggi betul ya. Tinggi di dunia sekarang ni. Nabi 1400 tahun Nabi bagi tahu. Puak Arab ni akan buat bangunan tinggi. Yatatawwaluna fil bunyan, berlumba-lumba buat bangunan tinggi. Di Dubai buat satu, yang ni nak buat satu. Sekurang-kurangnya dalam Qatar ke apa adalah juga bangunan tu naik bendera Palestin. Tapi UAE dia hanya simpati dengan Israel. Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqah. Arab memang Bedouin memang dahsyat kufur dan nifaknya. Bukan saya kata semualah. Quran bagi excuse juga pada sebahagian mereka. Tapi ini adalah saya nak sedarkan diri kita, negara kita, tanah air kita, dan apa yang akan berlaku. Last saya baca Omar Ashqar tulis. This is very good. Cerita satu orang Palestin. Pada hari dia tak kena kedai dia semua elok tadi. Orang pernah main minta derma kat dia untuk membantu orang Palestin yang lain. Dia tak mau derma, dia kedekut sikit dia. Lepas pada tu berapa tahun kemudian, dia juga antara yang kedai dia dibom, dan dia juga duduk di perkhemahan apa ni, pelarian ni. Dan kami jumpa dia kata. Bukan kata kau yang kemarin kami jumpa. Ya, kata Sulaiman Ashqar, demikianlah kita. Kadang-kadang apabila kena giliran orang lain, kita rasa bukan giliran, bukan aku. Mereka orang minta tolong kat mereka. Satu hari mungkin pusingan itu akan datang pada kita. Sekurang-kurangnya pada hari ini kita berhimpun dengan satu semangat bahawasanya kita membela saudara-saudara kita yang ada di Palestin dengan apa yang berlaku pada mereka.